Okey, cantik boleh. Malim senyum tiap hari. Kita paling tak buat kalut tang malim tu kita kalut. Alright, dah. Okey. Main apa? Dah semai. Sudah tak main? Dengan waktu. Ganti Fitri. Fitri. Okey. Boleh. Sabi nyawa saya kita aja. Kita aja ngau. Man, gimana? Settle lu. Cantik man, cantik. Oh, dah ni yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, difardukan ke atas kamu berperang, wa huwa kurhul lakum, sedangkan perang tu satu perkara yang kamu cukup tak suka. Dalam Islam, ketika mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pertahankan Islam dengan cara kita berperang. Maksudnya bukan kita keluar pergi perang, tapi kita mempertahankan Islam tu. Tak ada jalan yang lain melainkan kita terpaksa nak defend. Kita nak mempertahankan diri kita, nak mempertahankan Islam. Tuhan kata wa huwa kurhul lakum. Tuhan kata perang tu memang tak semua orang suka. Pasal apa? Pasal perang ni satu benda yang kalau kita keluar belum tentu kita akan balik dalam keadaan hidup. Kalau keluar pergi perang, banyak benda yang perlu ada pertimbangan. Kita nak fikir macam mana di rumah, nak fikir macam mana dengan isteri, macam mana dengan anak-anak, macam mana dengan kehidupan kita. Kalau kita ditakdirkan cedera dalam perang tu, maka benda tu benda yang kita tak suka, dan Tuhan pun tahu. Walaupun Tuhan tahu kata benda tu tak suka, kita tak suka perkara tu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempersia-siakan kita daripada apa yang disyariatkan oleh Dia.
Sebab tu Tuhan kata ayat selepas daripada tu, Tuhan kata wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Tuhan kata boleh jadi benda yang kamu tak suka tu, dan itulah benda yang baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan Tuhan kata boleh jadi benda yang kamu suka, tak keluar pergi perang, duduk di rumah, tak gaduh nak fikir tentang sakit, tak gaduh nak fikir tentang cedera, tak payah nak fikir tentang mati. Kita boleh jaga keluarga, kita boleh jaga anak-anak, kita boleh teruskan kehidupan kita yang biasa. Benda tu kita suka. Tetapi Tuhan kata wa huwa syarrul lakum. Kemungkinan benda yang kamu suka itu adalah benda yang tak baik kepada kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Tuhan kata sesungguhnya Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang aku bagi kepada hamba dalam keadaan kamu tak tahu benda tu baik ataupun tidak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentuan kita selalu jadi macam ni. Kadang-kadang kita duk ingat benda yang kita pilih itu, yang kita rasa pada mata kita ni benda ni elok, rupanya di sisi Allah Subhanahu wa taala benda ni tak elok. Di sisi Allah benda ni tak bagus. Kalau dalam istilah kita nak pilih sesuatu benda, kita suka benda tu, tapi dalam waktu yang sama kita pergi tanya isteri kita, pasangan hidup kita, kita kata hang tengok benda tu elok tak elok? Dia kata abang macam mana? Aku elok lah kata. Sebab tu aku tanya, aku teringin sangat nak beli benda ni. Contoh macam tu. Tiba-tiba bini kita kata, ish, saya tengok tak apa nak elok. Tuan-tuan nampak tak? Kalau dalam makhluk ni pun, sama-sama makhluk ni pun ada konflik, tak boleh nak bagi ataupun tak boleh nak tahu hakikat yang sebenar sama ada benda tu elok ataupun tidak. Pada mata kita benda tu elok, tapi pada mata isteri kita benda tu tak elok. Sama juga dengan isteri kita, pada mata dia tengok benda tu cantik, kita tengok-tengok kita tak ada apa, biasa lah kita kata. Kalau daripada makhluk tu pun tak boleh nak mendapatkan satu kata putus yang sama-sama tahu kata benda tu elok, apatah lagi benda yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja mengetahui yang mana baik, yang mana buruk untuk kita. Begitu juga dengan segala ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang kita duk rasa ujian ni tak bagus. Tuhan bagi kita sakit, kita duk ingat dengan sakit ni banyak benda kita tak boleh nak buat. Banyak benda yang kerja kita ini terbantut dan terhalang disebabkan sakit kita. Kita duk ingat macam tu, kita duk ingat habislah aku ni, separuh daripada kehidupan aku dah mula sakit, jadi aku tak boleh nak menikmati yang kata hidup ni. Aku duk rasa macam tu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mungkin sakit tu lebih baik diberikan kepada kita. Kalau kita tak sakit, mungkin kita tak ada di surau ni. Kalau kita tak sakit, mungkin kita tak tolong orang. Kalau kita tak sakit, mungkin mulut kita ni tak banyak duk sebut Allah, tak banyak duk sebut zikrullah, tak banyak duk pegang Quran, duk baca Quran. Kalau kita tak sakit, sebab kita duk ingat kalau kita sihat banyak benda kita boleh buat. Sedangkan bila kita sihat, takut-takut kita lupa segala apa yang baik untuk kita nak buat ketika mana kita sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat ni nak abang apa kat kita? Nak abang supaya kita bersangka baik dengan apa yang Allah Ta'ala qada'kan kepada kita. Kita terima dengan benda yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Supaya apa? Supaya benda tu menjadi baik dan kita sentiasa bersikap positif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tadi imam kita, Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz, dia baca satu doa, Allahumma inna na'uzu minal jahdil bala wa su'il qada wa darqis syaqa wa syamatatil a'da. Doa tu dia baca tadi. Tentu ingat tak ingat? Lupa lah.
Habis dah amin lepas semua dah salam jumpa kawan, lupa lah dia baca apa tadi ni. Apa makna doa tu tuan-tuan? Doa tu yang menjadi amalan kepada Nabi SAW ketika mana Nabi ditimpa kesusahan. Tentu ingat Nabi hidup dia sentiasa seronok ke? Kadang-kadang kita duk fikir syok jadi Nabi. Pasal apa? Bila sesuatu benda yang tak elok nak main, nanti Allah Ta'ala akan tepih. Pasal Nabi dikawal oleh Allah, Nabi dikawal oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kita duk ingat macam tu. Sedangkan Nabi itu manusia. Ada kala dia bersedih, ada kala dia suka, ada kala dia sakit, ada kala dia sihat. Itu Nabi. Dia sama manusia macam kita. Dalam hadis kata apa? Ketika mana Nabi SAW ditimpa dengan benda yang duk bagi serabut dia, dengan benda yang menjadi tekanan kepada dia, Nabi membacakan doa ni. Apa doa ni? Nabi kata, Allahumma inna na'uzu, kalau seorang a'uzu, Allahumma inni a'uzu min jahdil bala. Ya Allah, aku minta lindung daripada bala yang ditimpakan ke atas aku. Aku minta lindung daripada musibah. Aku minta lindung daripada ujian yang aku tak mampu, aku nak tahan. Tu Nabi baca doa tu. Wa darqi syaqa, dan aku minta lindung supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kecelakaan yang menguasai diri aku. Darqi syaqa mana ada celaka. Wasu'il qada, dan aku minta lindung daripada qada, daripada ketetapan Tuhan yang tak bagus. Sebab kita tak tahu apa yang Tuhan tetapkan pada kita. Kalau Tuhan tetapkan hari ini kita dapat kecelakaan, kita tak tahu benda tu. Kita duk nampak daripada pagi tadi duk nampak cantik, keluar daripada rumah, pergi kerja dan sebagainya nampak cantik. Tiba-tiba nak sampai di pintu rumah, baru nak masuk dalam lift rosak. Lepas tu dah lift rosak pula, kita tak ada nak masuk, kepala terlekat di pintu lift. Contoh macam tu. Oh, dia jadi payah. Buka tak boleh, sampai nak kena telefon bomba mai. Bomba kata tak boleh ni. Bomba kata kalau nak dua benda, bomba kata nombor satu kita potong pintu, nombor dua kita potong kepala. Weh, tak nak ya tuan sekalian. Oh, kata apa jadi lagu ni? Dia nampak apa kita dicantik dah. Tu nama dia apa? Su'il qada, iaitulah ketetapan yang kita tak suka. Dan yang keempat, Nabi SAW selalu baca apa? Wasyamatatil a'da. Apa makna syamam? Syamatah. Syamatah ni apa? Cacian, makian, fitnah daripada a'da, daripada adu, daripada musuh, daripada orang yang tak suka kat kita. Orang yang tak suka kat kita ni tuan-tuan sekalian, macam-macam benda dia boleh buat. Hari ini macam kita tahu orang sudah tidak bunuh orang, tetapi hari ini macam mana cara orang bunuh orang? Dengan cara dia membunuh identiti orang. Dari istilah orang putih dia kata apa tu? Dia kata bunuh identiti tu. Kan? Dia apa? Maknanya nak bunuh identiti mudah. Mudah macam mana tuan-tuan? Kita pitau dalam satu benda, dalam satu masyarakat. Kita pergi buang satu fitnah kepada orang yang kita tak suka. Selesai. Kita nampak kawan ni duduk sembang di tepi jalan dengan satu perempuan. Dia ni satu haji besar, rajin duk main ke surau. Kita pergi snap gambar tu, kita pergi lempar masuk dalam WhatsApp group di tempat kita ni. Kita dah tengok haji ni, nampak haji duk main ke masjid dengan pakai kepiah, dengan pakai jubah, semayang tak berhenti, dengan zikir, dengan apa, tasbih, bukan dekat di tangan, di leher pun dia bubuk. Rupanya ada skandal. Dia pun macam tu aja. Orang baca-baca, ada angkat ni pula ada. Tuan sekalian, hak buat muka terkejut pun ada. Kan WhatsApp dia buat macam tu lah ni. Buat muka terkejut pun ada. Buat tak sangka tu haji. Tuan-tuan, cerita betul tak betul? Yang tu cerita 836 punya cerita. Soalan ni apa? Soalan ni dia sudah dilondehkan. Maknanya dia sudah dimatikan identiti dia. Bila dia main ke masjid, dia main ke surau, orang dah mula lari daripada dia. Dia masuk-masuk, Assalamualaikum, orang jawab, Waalaikumsalam. Orang pun tak mau sembang dengan dia. Pasal apa? Tak sangka kata dia ni di belakang
Tuan-tuan, nampak tak? Hari ni, itu cara membunuh. Bila dia duk kena macam tu, tuan-tuan balik-balik rumah, di rumah pula isteri pula tak ada, dia duk nampak ubat nyamuk tu, nak minum tak minum, aku nak main ke surau apa, aku berasa tak seronok dah, aku pergi tempat lain pun orang pakai duk kata ke aku, cerita tentang aku ni sudah berlegar satu Putrajaya, aku nak tahu tak mana muka aku ni. Duk nampak ni ubat nyamuk, nampak macam dengan kopi kafe latte ke apa dia kata. Duk nampak macam tu, dia minum terus, minum berbuih mulut mati. Ada tak ada tuan-tuan berlaku dalam kehidupan kita hari ini? Ada. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, doa tu dibacakan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat daripada Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ni riwayat daripada Sa'id Al-Khudri. Kata Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min idza ishtaha al-walad fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu fi sa'atin wahidah kama yashtahi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata orang yang beriman kepada Allah ni, apabila atas dunia dia diuji dengan tidak dapat zuriat. Tuan-tuan, orang yang tak dapat anak ni kadang-kadang hati dia tu halus. Bila dia pergi duduk dalam satu-satu komuniti, yang mana komuniti ni pula kadang-kadang bila bercakap ni langsung tidak pandang. Istilah Melayu dia kata apa? Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Kita pergi tanya dia, kita kata nikah lama mana? Dia kata nikah dekat 5 bulan. Oh, ya kata anak apa orang? Kata anak tak ada. Ui, dia buat cerita. Dia kata 15 tahun tak ada anak je lah. Oh, tapi berubat. Dia bertanya macam tu pula. Kita berubat macam-macam lah. Dia telur ayam kampung makan. Dia buat tanya macam tu. Kawan ni duk berasa hati, tuan-tuan. Duk esok tak berjumpa kita. Begitu juga dengan isteri dia pun nak keluar, nak baca Yasin, muslimat punya baca Yasin, tiba-tiba orang kata duk bisik-bisik sambil tengok muka bini dia, balik-balik di rumah duk mengadu nasib antara dua orang ni, tuan-tuan. Maknanya atas dunia Tuhan uji tidak ada anak. Bila atas dunia Tuhan uji tidak ada anak, ketika mana dia bersabar, dia bersabar dengan ujian itu, maka dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk dalam syurga, kata Nabi SAW, al-mu'min idza ishtahal walad. Bila dia masuk dalam syurga, dia kata atas dunia ni semua kami dapat. Kami ada rumah, kami ada kekayaan, kami ada kereta, sama macam syurga. Syurga ni semua dapat. Kecuali apa yang kami tak dapat atas dunia ni, walad, kami tak dapat anak. Sebab tu dalam syurga ni depa teringin sangat-sangat ishtahal walad untuk depa dapat anak dalam syurga. Depa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila depa minta kepada Allah, kata Nabi SAW, Nabi kata kana hamluhu wa wad'uhu fi sa'atin wahidah kama yashtahi. Nabi kata dia teringin, dia minta kepada Allah, ya Allah, boleh tak bagi kepada saya anak? Kata Nabi SAW, kana hamluh wa wad'uh fi sa'atin wahidah kama yashtahi. Waktu-waktu tu juga Allah Subhanahu wa taala bagi terus isteri dia mengandung. Dia kata, tuan, kami atas dunia tak ada anak. Tuhan kata tak apa, bagi anak. Waktu tu mengandung tu pula, kata Nabi SAW, fi sa'atin wahidah, mengandung sat, beranak terus lepas tu. Waktu yang sama, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kalau dia minta satu hari tu 30 hari, 30 orang anak. Mengandung beranak. Ambulans pun tak gaduh nak bawa pergi hospital lah. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau atas dunia dia tak puas hati kepada Allah, kalau atas dunia dia tak boleh terima hakikat, kata dia ni diberi ujian macam tu.
Dia pergi ambil ubat, merata tempat dia ambil. Sampailah satu hari ni, dia duk main dalam hati dia. Dia duk kata, ya Allah, ujian apa ni ya Allah, oi. Aku semayang ya Allah, aku rajin tolong orang, aku dengan mak ayah aku tak pernah derhaka, aku dengan jiran tetangga aku baik ya Allah. Ujian apa lagi ya Allah? Ada mula duk petikai Tuhan lah tuan-tuan. Maknanya apa? Dia tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dan dia duk ingat benda tu tak elok untuk dia. Sedangkan benda itulah yang terbaik untuk dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada dia di syurga nanti tuan-tuan sekalian. Itu kelebihan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yudkhiluhul jannah illa zawjatullah illa zawjah. Allah Azza wa Jalla thintaini wa sab'ina zawjah, thintaini minal huril ain wa sab'ina mirathihi min ahli nar. Ma minhunna wahidatun illa walaha qubulu syai' walahu dhakarun la yanthani. Qala Hisham ibn Khalid min mirathihi min ahli nar, yakni rijalan dakhalun nar fawaritha ahlul jannah nisa'ahum kama wurisat imra'atun fir'aun, atau kama qal. Hadis dhaif riwayat Ibnu Majah. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma min ahadin yudkhiluhu Allahul jannah illa zawjah. Bahkan siapa yang atas dunia ni dia tak kahwin, orang lelaki dia tak kahwin, kan? Yang ni selalu duk cari pasal dengan kita lah. Bila tak kahwin ni, bila main satu ustaz duk cerita bab kahwin ke apa ke, orang nanti akan duk tengok dia, kan? Bila duk cerita bab perkahwinan ke apa, orang duk tengok dia. Kalau dia orang tak nampak seminggu, 2 minggu ke, orang kata, pergi mana, pergi kahwin kot. Dia tak kahwin. Mungkin pasal dia patah hati dengan cinta pertama dia ke, ataupun mungkin pasal dia pernah bercinta, lepas tu dia duk kena pemohong. Macam-macam tuan-tuan sekalian. Tapi keinginan nak kahwin tu dia ada. Dia ada, cuma dia tak dapat. Kata Nabi SAW, Nabi kata Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan bagi kota kepada dia sintaini wa sab'ina zawjah. Tuhan bagi kepada dia 72 orang pasangan di syurga. Tu dia tuan-tuan sekalian, jenuh minum madu. Bukan takat tu, Allah Ta'ala tambah lagi kepada dia wasintaini minal huril ain. Tuhan tambah lagi 2 orang daripada bidadari syurga, Tuhan bagi kat dia. Wasab'ina mirathihi min ahli nar. Kemudian kata Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi lagi kepada dia 70 orang daripada warisan-warisan yang ditinggalkan oleh ahli neraka. Apa maksud warisan yang ditinggalkan oleh ahli neraka? Kata Hisham ibnu Khalid, dia yang meriwayatkan hadis ni, dia kata 70 isteri-isteri ataupun pasangan-pasangan ahli neraka ni, dia bagi contoh macam mana? Contoh Asyah, isteri kepada Fir'aun. Asyah masuk dalam syurga seorang. Pasal apa? Pasal Fir'aun duk kena rendam dalam api neraka. Maka siapa jadi pasangan kepada Asyah ni tuan-tuan sekalian? Ni orang atas dunia yang tidak pernah menikah. Dan dia kalau dia kahwin pun tuan-tuan sekalian, dia hidup seorang. Dia bercerai, lepas tu isteri meninggal dan sebagainya, dia hidup seorang-seorang dia. Maka orang yang macam ni akan diberikan top up lagi 70 orang. Tuan-tuan bayang berapa dah tuan-tuan? 70 tambah 72, 142, tambah hurul ain pula 2, 140 pasangan dia. Jenuh lena. Bahasa utara kata jenuh lena. Oh tuan-tuan. Dan Nabi SAW kata apa? Nabi kata, ma minhunna wahidah illa walaha qubulun syahiyun. Nabi kata perempuan yang 144 orang yang diberikan kepada dia itu semuanya qubulun syahiyun. Maknanya semuanya mereka itu perawan. Apa
Perawan tuan-tuan, anak darah belakang. Walaupun kawan tu bekas janda orang. Suami dia tak macam mana, duk main nombor ekor, duk minum arak lah apa semua, duk ajak main semayang tak mau. Lain kali suami kita nak keluar daripada Islam, suami dia keluar daripada Islam, tinggal dia seorang-seorang, dia mempertahankan akidah dia. Walaupun dia ni janda, dia dibangkitkan dalam keadaan syahiyun. Apa dia syahiyun? Makna dia perawan, tuan-tuan sekalian, anak darah. Walahu zakarun la yansaniyun. Manakala yang lelaki ni pula, Allah subhanahu wa ta'ala seorang tadi ni, Tuhan bagi apa kepada dia? Tuhan bagi zakarun la yansaniyun. Tuhan bagi kekuatan kepada dia, yang kekuatan itu tidak pernah lemah ketika mana bersama. Oh tuan-tuan, boleh faham tak hadis ni? Hadis ni riwayat daripada Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira orang perempuan tanya pula, Ustaz, kami ni kami duduk seorang-seorang, kami tak menikah ni, ada nak boleh dapat 144 bidadara ke apa? Dia fikir macam tu. Orang perempuan duduk tanya pula. Tuan-tuan, dalam syarah hadis ni tak cerita pun, tapi maksud dia apa? Kalau lelaki pun Tuhan bagi pasangan, orang perempuan pun ada pasangan dia. Jangan bimbang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Saya baca mukaddimah pada malam ni untuk menggambarkan kepada kita bagaimana bentuk syurga yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk kita. Dan hadis yang saya baca ni merupakan hadis yang ada sambungan dia dengan kuliah yang akan kita mulakan di surah Al-Qudus ni. Iaitulah kita akan membawa satu kitab yang diberi nama sebagai Bahrul Mazi. Kitab Bahrul Mazi kita akan baca jilid 18. Yang mana jilid 18 ni tuan-tuan sekalian, dia mulakan dengan abwabu sifatil jannah, iaitu bab ataupun fasal-fasal tentang sifat-sifat syurga. Nanti tuan-tuan boleh pergi cari kitab. Kitab ada kat saya ni kitab Jawi. Tuan-tuan boleh pergi cari kitab Rumi pun ada. Saya tengok Bang Alim pun ada dah beli kitab Rumi apa semua tu kan. Jadi tuan-tuan boleh cari kitab Rumi ni. Dan dalam kitab ni, sebelum kita nak baca kitab ni, insya-Allah kita akan guna kitab ni di sini tuan-tuan sekalian. Hari Isnin, hari Isnin minggu pertama. Sebulan sekali sudah. Sebulan banyak kali tuan-tuan meluat tengok saya pula. Jadi kita buat sebulan sekali sudah. Ada main rindu-rindu, kita main sedih bagi. Dan bahasa yang saya akan pakai utara macam ni lah. Tuan-tuan faham tak faham, yang tu tuan-tuan punya bahasa kan? InsyaAllah saya akan permudahkan lah main bahasa yang. Sebab apa? Sebab kitab Bahrul Mazi ni dikarang oleh siapa? Dikarang oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi ni dia orang mana? Dia ni orang Lubuk Merbau. Tuan-tuan sekalian, Lubuk Merbau Perak. Kalau tuan-tuan keluar tol Kuala Kangsar tu, nanti dia akan pergi ke satu tempat, dia akan nampak satu sekolah, nama dia Sekolah Idris Al-Marbawi. Masuk dalam kawasan sekolah tu, tuan-tuan pergi depan sikit, sebelah kiri tu akan jumpa satu masjid. Masjid, kalau tak silap saya, masjid tu pun nama Masjid Idris Al-Marbawi juga kalau tak silap. Dan di belakang masjid tu ada kubur Syekh Idris Al-Marbawi ni. Bagi orang yang pernah duk mengaji agama, siapa pernah mengaji sekolah agama dulu ni, sudah pastilah tuan-tuan akan ada memiliki satu kamus yang disebut sebagai kamus Al-Marbawi. Oh, yang tu tuan-tuan cukup komplit. Kamus Al-Marbawi ni cukup komplit. Pasal dia buat main sekali dengan gambar apa semua. Dia cerita bab ni buat main gambar. Jadi budak-budak mengaji sekolah agama ni, sekolah Arab ni, dia mesti ada kitab tu yang kata kitab Al-Marbawi ni. Dan nama Al-Marbawi itu diambil sempena daripada nama Lubuk Merbau. Merbau tu makna dia Marbawi. Saya tuan-tuan kata Marbawi ni orang mana? Orang Arab ke apa? Orang belah kita lah. Cuma yang tu dia letak laqab ataupun dia letak di belakang tu Al-Marbawi. Tuan-tuan pun kalau nak bahasa kemas sikit boleh juga ada letak apa nama? Al-Qudusi ke apa ke. Kata ni Haji mana ni? Haji Din Al-Qudusi. Orang dengar Al-Qudusi keturunan mana? Haram juga. Dia tak ada surah Al-Qudus. Oh, surah Al-Qudus. Boleh tuan-tuan.
Tapi pelik lah. Pelik yang tu aja. Baik, Syekh Idris Al-Marbawi dia buat kitab ni tuan-tuan sekalian. Dia dilahirkan di Mekah pada 28 Zulqa'dah 1313 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 1896 Masihi. Itu tarikh dia. Kan? Ada tak ada siapa di antara tuan yang lahir waktu tu? 1896. Kan? Kalau ada jalan pun merangkak lah. Kalau boleh jalan. Dan lepas pada tu, pada tahun 1913 dia balik main, dia balik ke Perak. Dia masuk sekolah Melayu Lubuk Merbau Perak ni yang dikenali sebagai sekolah kebangsaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, sahabat kepada tuan-tuan tadi. Dan dia dapat pendidikan awal di Pondok Syekh Wan Muhammad di Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. Kemudian dia pergi mengaji di Pondok Tuan Husin Al-Mas'udi, Kedah, dekat dengan Titi Besi, Kepala Batas Kedah. Dia pergi mengaji tahun tu. Kemudian dia mengaji kepada Syekh Ahmad Al-Fattani di Bukit Mertajam. Dan dia juga pergi mengaji di Pondok Tok Kenali di Kelantan. Ni Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dia tuan-tuan sekalian, habis-habis dia mengaji, dia bertugas sebagai guru agama di negeri Perak. Dia jadi guru agama. Lepas tu pada tahun 1924 dia ambil keputusan untuk dia sambung belajar di Universiti Al-Azhar, Mesir. Dia pergi mengaji di sana, dia dapat ijazah aliyah. Waktu tu tak ada lagi orang Melayu dapat ijazah aliyah ni, ijazah paling tinggi dapat di sana tu, dapat dekat dia. Dan waktu itulah dia menyusun yang kata Arab, kamus Arab Melayu ni yang duk pakai sampai gelar ni tuan-tuan sekalian. Kalau ikut zaman tu, pada tahun 19 tu, lepas daripada dia duk susun kamus tu, diulang cetak sebanyak 24 kali. Waktu tu 1900 lebih tu. 24 kali cetakan. Tuan-tuan bayangkanlah. Sampai kepada zaman kita ni berapa kali punya cetakan duk buat? Saya rasa ratus ribu kali dah kot. Duk cetak. Tuan-tuan, banyak mana pahala dapat kepada dia? Kita nak tahu yang tu ya. Allahu Akbar. Dengan dia ni lah dia duk terjemah kitab-kitab Arab, dia terjemah main Melayu. Yang mana orang Melayu yang nak mengaji Arab, nak mengaji Islam, sudah pastilah akan melalui kamus dia. Ni kita ni duk mengaji ni tuan-tuan sekalian, mengaji fiqh, kita mengaji tauhid, kita mengaji usul, kita mengaji tasawuf apa semua ni melalui dia. Malam ni pula kita pula cerita bab dia dan kita baca pula kitab dia ni tuan-tuan. Tiap kali kita baca, setiap satu huruf daripada bacaan kita tu, Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia. Dia duduk di syurga, pahala turun main macam mana salji punya turun. Turun main macam mana hujan punya turun. Tuan-tuan nampak dah? Jariah yang dia buat atas dunia ni. Masya Allah. Macam kita tuan-tuan sekalian. Lagi mana apa yang kita wakafkan, apa yang kita jariahkan orang guna. Waktu mula-mula surau ni dulu, mula-mula nak naik surau ni, Jawatankuasa Surau dia buat announce tentang kapek. Saya bagi contoh ni, tak betul lah. Dia bagi announce tentang kapek surau. Siapa nak wakaf satu kaki RM20, kita kata main kat aku 20 kaki, dia ambil tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, setiap kali menyala ya lampu surau ni, setiap kali itulah Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Tiap kali orang duk pijak atas kapek surau, orang duk semayang, tiap kali itulah pahala turun main kita berderu-deru. Tiap kali orang duduk atas kapek surau ni, orang buka Quran baca, pahala berderu. Tiap kali orang duduk atas kapek surau, orang niat yang i'tikaf. Bukan ada apa, dia yang i'tikaf, lepas tu dia lena. Anda sekalian, tiap kali dia duduk, pahala main berderu. Allahu Akbar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang Tuhan bagi itu tak putih-putih, sagi sampai pahala kepada dia. Masya Allah. Yang ni yang Nabi SAW pesan dekat kita. Nabi kata apa? Nabi kata 3 benda, kalau boleh jangan kita tinggal ketika mana kita duk hidup ni. Nabi kata idza mata banu Adam, bila meninggalnya semua anak Adam, kita lah tu.
inqata' amaluh, terputuslah semua amalan. Kita tak boleh buat amal apa dah. Dalam kubur ni bukan tempat nak semayang, dalam kubur bukan tempat nak puasa, dalam kubur bukan tempat nak bawa keluar zakat, dalam kubur bukan tempat kita untuk kita nak berzikir apa semua, tak ada dah. Tentu duduk dalam kubur tiba-tiba duk minta kat Jibril ke, duk minta kat malaikat Zabaniyah ke apa, malaikat bagi Quran ni nak baca Quran, malaikat kata buat apa baca Quran, tak saja nak baca nak kita tambah pahala, dah. Tak ada dah. Quran ni waktu hang hidup dulu hang nak baca. Lah ni hang tak perlu baca dah. Hang cuma menimba atas apa yang hang telah buat atas dunia dulu. Nabi kata bila meninggalnya kita ni tuan-tuan, inqata' amaluh, amalan kita tak boleh buat apa dah. Illa min salas, melainkan 3 amalan yang kita buat atas dunia dulu, pahala turun mai kat kita ni, berderu-deru turun mai. Yang pertama apa tuan-tuan? Sadaqatin jariyah. Sedekah jariah. Sedekah jariah tu maksud apa? Jari tu maksud apa? Asal perkataan jara, berlari-lari. Bukan sedekah sambil lari. Tadi tuan-tuan kata sedekah sambil lari maraton ke apa ke? Bukan. Sedekah jari itu, mas jariah ni maksud dia apa? Kita sedekah sikit, orang guna benda tu. Selagi mana orang guna benda tu, pahala tu berlari-lari mai kat kita. Tuan-tuan bayang ni, duit apa? Duit elektrik ni. Kata nanti abang dekat pengurusi surau ke, tok imam surau ke, abang jutang kuasa surau, duk pergi bisik kat mereka, kata ni tiap bulan bil surau ni hantar mai rumah saya akan bank in bagi. Betul. Dia bagi duit. Lagi mana menyalanya lampu surau, lagi itulah tuan-tuan sekalian pahala mai kat kita walaupun kita sudah mati. Tuan-tuan letak apa dengan kain pelekat, lepas semua orang nak main, nak semayang, nak guna kain pelekat pakai sebab seluar. Orang lah duk kerja kencing dan seluar lah ni. Itu bila nak main surau, nak kena tukang seluar lah apa, nak pakai kain. Tak apa kita cari kain bagi. Lagi mana dia guna kain tu, lagi mana kain tu dimanfaatkan, kita meninggal 10 tahun yang lalu, Allah Ta'ala bagi pahala setiap kali kita guna benda tu. Apa lagi tuan-tuan sekalian, tengok apa benda yang aku boleh buat ni. Allahu Akbar. Yang ni sedekah jariah. Yang kedua kata Nabi SAW, waladin salihin yad'ulah, doa anak yang salih yang mendoakan kita. Kita ada anak ni tiap kali semayang angkat tangan, Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina, kepada ibu bapa dia. Warhamhum kama rabbawna shighara, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Tiap kali dia duk minta kepada Allah, tiap kali pahala doa bagi kat kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang ketiga kata Nabi SAW, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bagi manfaat kat kita. Apa ilmu bagi manfaat tuan-tuan? Mulakan dengan keluarga dulu. Sebab tu kita waktu hari tu, saya ada cerita sikit kepada tuan-tuan waktu panggil saya ceramah pagi tu kan ada buat karnival apa di sini ni. Cerita tentang tanggungjawab ibu bapa. Anak-anak, kita azan dulu ke Abang Lip? Azan tak apa, kita bagi laluan untuk azan. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. يرضى محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد وصاه الله مقاما محمودا الذي وعدته. Muslimin dan muslimat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang memberikan manfaat kepada kita. Tentang kenai almarhum Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Dia ni dulu pernah jadi penasihat pernah jadi penasihat istana. Waktu dia meninggal, tuan-tuan sekalian, anak dia lah. Anak dia abang, anak dia kata, baba dulu antara benda yang baba selalu wasiatkan, tiap kali selalu wasiatkan, nombor satu, jangan tinggal sembahyang. Yang tu. Nombor dua dah lah, baca Quran apa semua tu. Tuan-tuan, kita ajak anak kita sembahyang daripada kecil. Dan kita pergi mana-mana pun, kalau anak kita masuk asrama ke, lepas tu dia masuk universiti, lepas tu dia pun menikah dah, antara benda yang kita selalu duk peringat apa? Sembahyang. Telefon dia tanya, kau dah sembahyang ke? Oh, alhamdulillah sembahyang ayah. Tuan-tuan, kita meninggal, kita ditakdirkan oleh Allah, kita meninggal. Kita meninggal selagi mana anak kita yang kakak tadi dia duk sembahyang. Setiap kali dia sembahyang, setiap kali itulah pahala akan sampai dekat kita. Dia pula pergi pesan pula kepada anak-anak dia. Waktu dia bawa anak pergi ziarah pusara kita, dia kata, ni kubur Tok Wan. Anak kita kata, oh Tok Wan, kami tak pernah jumpa Tok Wan. Dia abang, dia kata, ni mama nak abang kepada anak mama semua ni, Tok Wan ni dulu rajin duk pesan kat mama supaya jangan tinggal sembahyang, dia kata. Dan mama pun nak pesan benda sama kepada kamu semua, kepada anak-anak mama. Cucu pula sembahyang. Bila cucu sembahyang, tuan-tuan, pahala dapat tak dapat kepada kita? Dapat. Cucu tu pula bila dia besar, dia pula ingat macam mana mama dia duk pesan, dia habang pula ke anak-anak, dia kata tu nenek, nenek tu mama dia lah. Nenek ambil daripada atas nenek, dia panggil apa? Tok Nek apa kan? Ambil pada Tok Nek. Dia kata Tok Nek dulu duk habang kat nenek, nenek habang kat mama, mama habang kat ambak. Dia kata, tuan-tuan, benda tu lagi mana keturunan kita semayang hasil daripada nasihat kita, ilmu yang kita sampaikan, yang tu yang yuntafa', makna yang bagi manfaat kat kita. Allahu Akbar, pahala tuan-tuan sekalian. Yang tu baru ahli keluarga. Ni kita duk berkawan dengan kawan-kawan ni.
Dengan kawan kita duk teks dekat kita tak mana ada kuliah. Lepas tu kita duk dengar ustaz kata, oh ada satu ayat, dua ayat yang kata ayat ni cantik ni, kalau kita pesan kepada orang, kita pula pergi pesan, pibuh dalam grup kita. Orang ada dalam grup pula duk pergi kopi, duk pergi paste di tempat lain pula. Tuan-tuan, tiap kali mata memandang, tiap kali orang yang dengar, tiap kali orang yang beramal, dapat tak dapat pahala kat kita. Allahu Akbar. Cukup mudah nak buat harta akhirat ni. Cuma kita aja yang jarang-jarang duk pergi cari jalan untuk kita nak buat. Kira nak buat harta dunia yang akan kita tinggalkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Syekh Idris Al-Marbawi hari ini dia mengutip apa yang dia buat hari itu. Tuan-tuan, oleh kerana dia rajin duk buat terjemah kitab dan sebagainya, antara dia buat kitab Tafsir Fathul Qadir, kitab hadis Bulughul Maram, Jami'ul Ulam, Usulul Islam, Nizamul Hayah, Mu'jamul Kainat, dan banyak lagi kitab yang diterjemahkan lalu dihantar mai balik ke Malaysia ni. Orang pakai duk mengaji. Pada tahun 1980, waktu tu umur dia 84 tahun, Universiti Kebangsaan Malaysia yang di bawah Chancellor waktu tu Tunku Jaafar Ibnu Almarhum Tunku Abdul Rahman, waktu convocation sudah memberikan dan menganugerahkan kepada dia ijazah kehormat doktor pesuratan kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Dapat doktor. Entah. Allahu Akbar. Dan 7 tahun lepas daripada tu, waktu tu umur dia 91, pada tahun 1987, waktu mula-mula sekali Malaysia ni buat ataupun sambut Ma'al Hijrah dan buat tokoh Ma'al Hijrah nombor 1 mula-mula sekali. Waktu tu yang jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri ni almarhum Datuk Seri Hamid Osman. Kalau tuan-tuan ingat nama ni, dia pergi jumpa Syekh Idris Al-Marbawi. Saya yang cerita kat saya ni Datuk Syamsuri Haji Ahmad. Dia kata pergi jumpa Syekh Idris di Mesir. Syekh Idris waktu tu duduk di Mesir, dia tak mau duduk di Malaysia, duduk di Mesir. Bila jumpa dengan dia pun, dia tak mau cakap Melayu, dia nak cakap Arab. Jadi Datuk Hamid Osman ni jumpa dia, duk pujuk dia, duk kata balik Malaysia ni, Malaysia ni nak bagi satu pengiktirafan tokoh Ma'al Hijrah. Dia tak mau, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kita hari ni kelang kabut mau. Rata ceruk duk ambil cop recommendation daripada kawan ni punya duk ambil. Tu pun tak masuk web. Dia hantar borang ni dekat 60 kali lah, tak lekat satu pun. Dekat-dekat dia bagi tokoh Ma'al Hijrah peringkat kampung ni. Tuan-tuan, dia tak mau. Ni peringkat kebangsaan, tak mau. Tapi oleh kerana dia pujuk-pujuk juga, dia tak mau. Lepas tu dia pun dah anak bini apa semua kata, ayah ambil bila ayah. Kalau ayah tapi nanti masalah mereka dah buat program, mereka dah set up dah apa semua ni, dia balik mai. Tuan-tuan, bila dia balik itu, orang yang mana duk mengaji ilmu dia ni semua pakat berderu duk pergi tengok. Teringin nak tengok. Teringin kita duk dengar nama dia. Duk dengar nama dia ni yang kata Syekh Idris Al-Marbawi ni duk mengaji kitab dia, duk mengaji kamus dia, duk tahu dah nama dia. Dia ni satu orang hebat, satu orang Melayu yang telah memandaikan umat-umat Melayu dengan agama. Pahala dia cukup jenuh. Jadi orang pakai nak tengok siapa ni yang pergi kepada dia ni di kalangan tok-tok guru juga nak tengok siapa sebenarnya Syekh Idris Al-Marbawi ni. Waktu tu tuan-tuan umur dia 91 dah, berjalan berpelan. Bila nama dia disebut untuk nak ambil pengiktirafan, dia bagi hadiah apa sikit, wang tunai apa sikit, pingat dan sijil bagi kepada dia. Dia pun terima. Waktu tu MC minta untuk dia bagi ucapan sikit. Allahu Akbar. Yang ni orang duk tunggu-tunggu ni. Dia nak bercakap apa ni? Orang pakai duk tunggu nak bercakap apa ni? Dia kali pergi dekat Datuk Seri Hamid Osman, dia geleng kepala. Dia tak mau bagi ucapan. Masya Allah. Tawaduknya tuan-tuan. Satu orang yang ilmu dia jenuh. Al-ilmu kalbah. Tuan-tuan tengok Baharul Mazi ni sudah. Yang ada dekat saya ni jilid 17, 18. Dia buat Baharul Mazi 22 jilid, tuan-tuan sekalian.
Yang 22 jilid ni dia salin dan syarah dia daripada Sunan Imam Tirmizi. Yang kita duk mengaji, Imam Tirmizi kita duk panggil tu. Ni dia mengaji. Dia buat syarah tu. Dan syarah yang dia buat dulu sampai ke hari ini masih relevan. Segala persoalan-persoalan yang ada yang melingkupi cerita tentang agama Islam dalam ni. Datuk Amir Osman panggil juga, pujuk juga, kata Syekh Kalam Khalil cakap dah sikit pun semua dia tamau, tuan-tuan sekalian. Pujuk. Lepas tu duk nampak macam tegang dah dalam majlis tu, nampak macam stuck sama majlis ni pasal dia tamau. Dia pun bangkit jalan pelan-pelan, pergi dekat mikrofon, tembak mulut dia duk pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang dengar suara dia. Yang ni kan suara Syekh Idris. Yang selama ni kami duk tengok tulisan dia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kali-kali dia geleng kepala, tak mau cakap dah. Yang tu, Masya Allah. Dia bagi salam, Alhamdulillah. Lepas tu Assalamualaikum. Dia nak duduk. Ilmu jenuh, tuan-tuan sekalian. Ustaz Luqman ilmu tak jenuh ni pun insya dah tak berhenti lagi. Masya Allah. Tuan-tuan tengok dah. Tengok ni ketat dada ni, ya Allah. Dia tak mau bercakap, tak mau apa, tuan-tuan sekalian. Maknanya apa? Buat kerja ni semua hanya kerana Allah Ta'ala. Biwajhillah, hanya mengharapkan keredaan daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab ni, Bahrul Mazi ni, tuan-tuan tengok dia tulis dengan dia bagi huraian penuh dengan keikhlasan. Kalau kita baca pelan-pelan tuan-tuan, dia meresap dalam hati ni. Kita tahu kata yang tulis kitab, yang duk karang kitab ni, dia ni bukan takat mak pak kita, lebih daripada tu. Dia nak bagi kita kenal Quran, dia nak bagi kita kenal Allah, dia nak bagi kita ni cerdik dengan Islam ni, dia nak bagi kita masuk dalam syurga. Ikhlasnya tulisan dia, tuan-tuan. Dia tak pernah ambil royalty apa pun. Dan anak bini dia pun tak pernah duk makan kamsin. Kamsin ni orang utara kata, tak pernah duk makan apa pun. Ramai dah orang duk pergi, tuan-tuan sekalian, ke ahli keluarga. Bisa tengok kitab dia ni, dia nak terjemahkan ke dalam bahasa Melayu lah ni. Dia guna bahasa lama ni, kita ada bahasa lama. Dia pergi habak di Pulau Pinang dulu pun ada satu persatuan penuntut Islam, semua pergi jumpa ahli keluarga di Perak. Abang kata kami nak terjemah ni, nak bagi orang lain baca apa semua mudah. Ahli keluarga kata apa? Kami dapat wasiat daripada tok ayah kami ni, Syekh Idris Al-Malbawi. Dia tak bagi mengalihkan bahasa untuk bahasa yang lebih mudah ke apa, dia tak bagi. Pasal apa? Dia takut-takut tak sampai makna. Dan yang kedua, takut apa yang kita cuba cerita tu tak sama dengan apa yang dicuba sampaikan. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kitab Rumi ada ni, yang alih bahasa tu Ustazah Nuraini Abu. Nuraini Abu kan? Malim luang tu Nuraini Abu kan? Dia buat. Tapi dia menggunakan bahasa tetap bahasa lama, bahasa utara punya bahasa. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kitab ni kalau belah-belah sini jarang orang baca pasal bahasa utara punya. Kan? Antara dia lumpung, dia tulis dalam tu kelebok. Ka'lam bawawra. Tuan-tuan nak baca apa? Kalau orang kat sini, hendaklah kita janganlah kita kotorkan baju kita dengan kalbur. Kalbur dah. Mana ada orang utara panggil kalbur, kelebok. Jadi bahasa-bahasa yang macam tu kita nak kena perjelas. Boleh tuan-tuan sekalian Baik, anggur pun tak apa nak mau dah pasal pukul 9 dah. Kan? Baik, kalau macam tu saya cerita sikit lagi tak habis lagi ni. Pasal 2 geram lama dah kita baca lama tuan-tuan. Aduh tahu macam saya ni, saya buat preparation ni hampir 2 jam. Yang nak tumpahkan ataupun nak luahkan kepada tuan-tuan kadang-kadang sejam pun tak sampai. 2 jam punya duk study hak ni Bila benda ni tak selesai, rupanya ada benda yang saya tak sampaikan kepada tuan-tuan. Saya pergi dalam kereta, saya ceramah seorang-seorang. Dia begitu ya. Allah, ada benda aku tak abang tadi ni, duduk dalam kereta, ada cerita seorang-seorang. Tuan sekalian. Baik, dalam kitab Bahrul Mazi jilid 18, sebab saya dimaklumkan jilid 17 bab cerita bab ahwalul qiyamah apa semua, bab pelembut hati, bab warak apa semua dah ada satu ustaz dah duk mengajar. Jadi saya tak mau kacau, tak apalah dia mengajar tuan-tuan. Ni kita akan guna Bahrul Mazi juga
Pasal apa saya suka sangat Baharul Mazi ni? Pasal apa? Pasal bila dia buat main satu cerita, dia akan sangkutkan cerita tu kan kepada hadis Nabi SAW. Pasal tu saya baca ni saya rasa seronok. Pasal apa tuan-tuan rasa seronok? Pasal bila kita baca, kita tak perlu nak fikir lah. Apa yang kita baca ni bukan main daripada kita, tapi main daripada Nabi SAW. Orang nak argue, tak boleh. Orang kata ustaz betul kalau ustaz cerita, tambah kita pula cerita ni bab syurga. Yang bab syurga ni kalau kita baca, tuan-tuan kadang-kadang kita fikir, biar betul takkan sampai tarah tu kot. Nanti dia akan main, tuan-tuan, dia nak abang apa? Dia nak abang kata pohon pokok ataupun pokok dalam syurga ni saja. Yang kata redup dia tu, dia menaungi orang dalam syurga tu. Ratus tahun punya pokok tu, antara jarak dia ujung sana dengan ujung sini, ratus tahun dalam keadaan qadar kuda yang laju lari. Tuan-tuan bayangkan besar mana? Weh, kata pokok apa ni? Karut dah ustaz ni, karut dia kata aku tu kat saya. Tak apalah kata kita buat main hadis Nabi. Kalau hang kata karut, maknanya hang kata karut kepada Nabi. Lepas tu dia akan, macam kita cerita tadi tuan-tuan sekalian, macam hadis Nabi saya baca kepada tuan-tuan. Orang yang masuk dalam syurga, Allah Ta'ala bagi 72 orang perempuan, lepas tu 72 orang bidadari, lepas tu tambah lagi 72 orang pula wanita-wanita yang suami mereka duduk dalam api neraka. Ada orang tak boleh terima. Tuan-tuan duduk dengar dia ni sambil duduk garu pipi yang tak ada bau. Itu masalah tu. Kalau ada bau tak apa, ada garu pipi tak ada bau. Tak. Aku tang lain aku boleh dengar ya ustaz ni, tapi tang dia baca perempuan ni duk nampak sopan dengan karut dah. Kira karut ni. Yang satu pasal dia tak berani nak balik nak menjawab di rumah tu. Sebab lagi bini tanya, abang tadi waktu ustaz baca abang ni, abang duk kenyah sakan nampak. Dia aku serius, dia tak serius apa, dia gelak sakan. Oh dia tersyok sangat, takut nak jawab dengan nu. Kan? Nak jawab dengan tuan lepas di rumah tu. Dia takut itu. Hal nombor 2 dia duk fikir betul ke ni hadis? Ish, aku duk jadi tuan-tuan hadis Nabi. Hal tu ada dalam surau ni. Hal tu ada depan mata kita ni. Ada bawah, ada komen apa semua ada. Dia kata betul ya ustaz ni baca, ada buat tanda, ada betul, ada buat tanda apa semua. Dia tadi karut ni. Kira karut ni. Ni semua penunggang agama dia kata. Sebab tu saya nak baca hadis ni tuan-tuan. Lepas tu dia buat main hadis ni, dia buat main pula darjat hadis. Sebab dia ambil daripada Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi dia buat hadis tuan-tuan. Disebut sebagai Sunan At-Tirmizi. Yang dalam Sunan At-Tirmizi ni ada 3,956 hadis ada dalam Sunan Tirmizi tu. Jadi 3,956 hadis ni Syekh Idris Al-Marbawi dia rongkai satu hadis. Dan dia buat syarah kepada hadis tu, siap dengan soalan, siap dengan masalah. Masalah 1, masalah 2, masalah 3. Dia buat main dekat kita. Dan dia buat main hadis menjawab benda tu, dan juga pandangan para ulama. Dia cerita. Jadi kita baca pun kita tak rasa apa. Tak rasa orang kata apa, sangkut di dada ni. Ish, betul kalau aku kata tadi ni. Sagi orang tanya, pasal lah ni tuan-tuan sekalian, jenis mengaji lah ni tak mengaji macam dulu. Dulu ni bila habis satu kuliah, ataupun tak ada habis kuliah. Dulu ni orang nak mengkit tanya pun tak orang ni. Kalau tanya apa orang akan tanya tu, betul tak betul? Betul ataupun tidak yang tu ya. Lah ni tuan-tuan jangan. Lah ni segi habis-habis ni tanya ustaz, tanya sikit ustaz sebut tadi ni benda tu hadis ke apa? Ustaz pun kata benda tu saya apa leceh. Orang dengar leceh. Tuan nampak lah ni. Dia tanya, dulu kita cerita sah ataupun tidak. Dia tanya, dulu ni orang tanya ni tu guru. Kalau kita tengah duduk, apa semua ni duduk sila cantik, tiba-tiba kita tu basah angin keluar ni. Sah tak sah kita nak semayang, tapi guru kata tak sah. Oh tak sah, kena ambil yang semayang lain. Lah ni tuan-tuan tak boleh. Dia ustaz nak tanya sikit duduk macam ni sah tak sah? Ustaz kata tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal apa tak sah pula? Sebab saya duk rasa angin, mungkin angin tu angin kawan saya, main kat saya, ada duk fikir macam tu. Tuan-tuan. Jenuh nak jawab. Jenuh kita nak cari tu jawapan, nak bagi puas hati tu. Sebab lah ni maklumat boleh dapat di tangannya. Hak saya baca kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh duk tengok ni. Nabi kata apa? Nabi kata 70. Betul kan Nabi kata? Dia duk tek keluar-keluar. Tak betul ni, tak ada ni. Nampak? Boleh faham tuan sekalian?
Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan bimbang, saya sentiasa melihat jam. Tak apa, jangan bimbang, tunggu Ustaz. Sebulan sekali kita main. Baik. Kita akan cerita yang pertama abwab sifatil jannah, bab pada menyatakan sifat syurga. Syurga tu macam mana? Lepas tu dia akan main orang yang masuk syurga ni, rupa mereka ni macam mana? Rupa mereka ni macam mana dia akan main. Dia akan main juga sifat pokok kayu yang ada dalam syurga. Dia nak cerita panjang ni, pokok kayu ni. Lepas tu dia main pula yang kata syurga dan nikmat dia tu macam mana. Yang kata seronok sangat duk sebut syurga. Syurga tu nikmat dia tu apa? Lepas tu dalam syurga juga dia ada bilik-bilik. Kan? Dia ada bilik-bilik. Dan dia ada darjat-darjat syurga. Syurga tak sama, tuan-tuan sekalian. Tak sama. Siapa yang bangkit tengah malam dengan tak bangkit tengah malam tak sama Tuhan bagi. Kan? Orang bangkit tengah malam Tuhan bagi lebih sikit. Tak bangkit tengah malam Tuhan bagi kurang sikit. Tak boleh sama. Kan? Lepas tu dia main pula sifat perempuan yang menjadi isi syurga. Yang kata perempuan ni. Kan? Ini cerita bagus lah ni. Lepas tu pula dia main yang ni pun sifat jimat dalam syurga. Hak ni kita nak baca juga kan. Tu saya baca ke mana, ke payah kan nak baca ni pun. Lepas tu dia main yang kata pakaian ahli syurga macam mana. Lepas tu dia main sifat buah-buahan syurga. Lepas tu dia main dalam syurga ni ada burung. Hak mana kaki burung dia syok dengar. Oh dia kata ada burung dia rupanya. Dia tetap aku nak mengaji Ustaz. Mengaji bab burung. Lepas tu tak mengaji lepas tu. Kan sebab tak masuk bab burung. Lepas tu dia main sifat kuda. Dalam syurga pun ada kuda. Dia main umur ahli syurga. Kalau kita meninggal umur 70, kita nak bangkit dalam syurga umur apa? Adakah umur 70? Dalam ni ada hadis cerita umur kita macam mana, tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan jangan terkejut. Saya kira nak pecah rahsia pula. Tak boleh. Lepas tu pula saf ahli syurga. Kita akan masuk ni bersaf-saf. Kita bukan masuk serupa dengan ayam duk masuk lari masuk kandang. Bukan macam tu. Maknanya kita akan masuk, kita ada tertib dia nak masuk ke dalam syurga. Bukan boleh masuk tak tahuan macam tu ya. Lepas tu dia akan main juga. Dia kata sifat pintu syurga macam mana. Pasar di syurga pun ada. Mana kaki pasar ni. Dia kata Ustaz saya lah pencen lah ni tak ada apa. Pagi-pagi duk keluar pergi pasar lah. Dia kata duk pergi beli ikan. Lepas semua duk jumpa kawan. Lepas tu kena tarik. Lepas sikit balik main yang tu lah kerja saya. Lah nak tanya Ustaz. Kalau saya meninggal masuk syurga. Dalam syurga ada tak ada market? Dia tanya lagu tu. Lebih pada market pun ada haji Jangan bimbang dia kata tu cantik. Lepas tu tuan-tuan dia akan main. Kita melihat Allah. Tuan-tuan tak teringin nak tengok Tuhan kah? Mesti teringin. Betul tak betul kan? Mesti teringin nak tengok Allah. Selama ni kita doa Allahu Akbar. Selama ni kita doa sujud. Selama ni kita doa berdoa. Siapa Allah yang sebenarnya? Nak tengok wajah Allah tu macam mana? Tuan-tuan mesti teringin. Dan dia akan main juga ziarah. Pada menyatakan memandang-mandang ke atas ahli syurga pada bilik-bilik. Kita duk pergi ziarah orang. Dan syurga pun ada ziarah, menziarahi antara satu sama lain. Dan dalam syurga itu akan kekal ahli syurga, ahli neraka pun kekal. Nah dia main cerita syurga dengan neraka duk berhujah. Orang yang menjadi ahli syurga dia dengar apa hujah syurga, apa hujah neraka, pakai duk hujah masing-masing. Dan dia akan main juga tuan-tuan sekalian barang yang ada bagi seseorang ahli syurga daripada kemuliaan. Mulia. Siapa dapat kemuliaan? Allah Ta'ala bagi syurga yang macam mana? Tuan-tuan, dalam satu hadis, lepas daripada semayang maghrib dengan semayang subuh. Yang ni tuan-tuan jangan tinggal. Jangan tinggal. Sebab benda ni simple. Nabi kata apa? Nabi kata siapa-siapa yang lepas daripada semayang subuh dengan semayang maghrib, dia menghadap ke arah qiblat, sanin rijlaihi, dia duduk dalam keadaan macam mana dalam semayang. Sama ada kaki dia ni diduduk tasyahud akhir ke ataupun tasyahud awal, bukan bersilau. Kita bersilau ni kita mudah dengan bersilau. Assalamualaikum kira duk bersilau panggung. Kita ni nak bagi selesa. Nak bersilau tunggu sat. Nabi kata bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali tuan-tuan? 10 marat, 10 kali. Dan Nabi kata syarat dia apa? Lam yatakallam, jangan bercakap dengan orang lagi waktu tu. Siapa nak bercakap dengan kita, kita jangan nak bercakap. Kita haji duk, jangan nak bercakap.
Kita dah buat geleng kat dia, buat lagu tu ke apa, jangan bercakap, Nabi kata. Kita pantang, kita kira nak bercakapnya. Bagi-bagi salam, kira bercakap. Jangan bercakap lagi. Dia pun gagah nak bercakap pula, angkat menumbuk sedah bagi dia. Nak bercakap lagi, suar buah siku bagi dia, sigong sedah bagi. Dengar. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa yang baca benda tu 10 kali. Sekali Allah Ta'ala bagi pahala dengan sekali bacaan dalam 10 tu, Tuhan menaikkan 10 darjat dia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi kata rufi'a lahu 10 darajat. Tuhan angkat 10 darjat. Wa muhiyya anhu 10 sayyi'at. Allah Ta'ala gugurkan 10 kejahatan, dosa-dosa yang dia buat. Maknanya apa? Darjat diangkat oleh Allah. Macam mana nak nampak benda tu? Dalam syurga nanti Tuhan akan tunjuk kat kita. Tuhan nak bagi teres ke, Tuhan nak bagi semidi ke, Tuhan nak bagi banglo ke, Tuhan nak bagi apartmen ke, kondo ke. Waktu tu kita tahu. Tiba-tiba kita duduk ni, pondok kecil ya. Kawan kita sikit punya besar punya banglo Tuhan bagi kat dia. Kita kata pasal apa? Kata, hang baca la ilaha illallah, hang mangkit lari terus, tak ada nak baca 10. Contoh dia macam tu lah. Jadi manfaatkan. Kemudian dia akan mai, tuan-tuan sekalian, apabila ingin anak di dalam syurga, hadis tadi ni. Oh, teringin anak. Walaupun atas dunia ada anak. Anak atas dunia ni dekat sebelah orang dah boleh buat satu tim bola dah. Tapi pi syurga ni teringin. Teringin macam mana kita habaq dalam hadis tadi ni. Hang teringin ya, waktu yang sama hang mengandung, waktu yang sama hang beranak. Teringinlah. Dan dia akan mai pula tentang kalam, iaitu percakapan anak bidadari. Anak bidadari. Dan dia akan mai juga kepada kita atas 3 tambunan kasturi. Kasturi Allah Ta'ala bagi kat kita dalam tu, dalam syurga. Dan dalam ni juga dia akan mai cerita tentang syurga, apalagi 3 orang yang dikasihkan oleh Allah. Kemudian dia mai pula kepada kita dalam syurga itu ada sungai. Kita duk baca surah Al-Bayyinah kan, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Kita bacakan surah Al-Bayyinah kan. Surah Bayyinah tak apa nak nampak lagi. Surah Lam Yakunin. Oh, Lam Yakunin. Lam Yakunin dia tahu. Surah Bayyinah tak apa nampak. Abang kata Lam Yakunin tahu. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, dalam ni juga cerita tentang orang yang minta syurga dan mereka yang minta lindung daripada api neraka. Kita duk minta tiap kali lepas sembahyang berapa kali tuan-tuan? Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Nanti kita akan cerita bab hadis. Yang tu cerita bab syurga. Lepas tu dia mai pula cerita tentang bab sifat-sifat api neraka. Lepas tu dia mai pula cerita tentang abwabul iman. Dia banyak tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah sebanyak 217 bab kita akan bicarakan di surau ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua insya-Allah. Saya sajalah tanya kawan tadi ni di Pulau Pinang, di Maktabah Darul Zikri Pulau Pinang. Saya tanya dia kitab Bahrul Mazi yang Jawi ni, sebab ada sahabat saya dia tengok-tengok Jawi, dia seronok nak beli. Jawi ni dia tak jual satu-satu. Dia jual 22 jilid. Tuan-tuan, 22 jilid. Saya tanya dia berapa harga? Dia kata lebih kurang dalam 350 kata. Tapi kalau tuan-tuan beli yang hak Melayu tu, satu tu pun 40 dah. Kali dengan 22 jilid dekat dengan 800 lebih kan. Dan tuan-tuan jangan bimbang, kata Ustaz mai tani sekali ya. Saya duk mengajak tuan-tuan belah Putrajaya lah ni, duk mula mengajak lah ni. Banyak semua kitab Bahrul Mazi ya. Di surau Melinjau apa Presin apa Melinjau tu, PPM Melinjau kan. Presin sebelah kita baca kitab Bahrul Mazi jilid 17. Surah Al-Mizan apa Presin 8 kita baca Bahrul Mazi jilid 15. Yang mana tajuk berlainan. Lepas tu surau Flora Rosa ke apa surau tu. Yang tu kita baca Bahrul Mazi jilid 13. Yang tu duk cerita tentang bab hubungan kekeluargaan. Kan? Jadi kalau tuan-tuan nak turut pun tak ada masalah. Lepas maghrib bukan pergi mana pun. Kan? Jadi insya-Allah sama-sama kita mengaji tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal ada satu hadis Nabi. Dia kira nak urai lagi. Satu hadis Nabi dalam Bahrul Mazi. Saja saya nak baca sikit kepada tuan-tuan. Minta maaf. Kata Ustaz ni duk janji pemohong ya Ustaz. Dia kata gitu kan. Tak apa, minggu depan jangan duk main. Yang tu ya.
Sebab apa tuan-tuan? Syekh Idris Al-Marbawi tiap kali dia buat, setiap jilid dia akan letakkan sebuah hadis Nabi SAW. Apa hadis Nabi kata apa? Nadarallahu amran sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Hadis ni hadis sahih. Letak setiap jilid. Dia kata apa? Nadarallah. Nadarallah ni Allah Ta'ala akan bagi bercahaya wajah kita. Waktu nak masuk syurga, Tuhan bagi cahaya. Bagi siapa? Bagi yang sami'a maqalati. Nabi kata bagi siapa-siapa yang duduk tumpu apa yang aku habaq. Maknanya hadis Nabi. Lepas itu tuan-tuan sekalian, waktu orang baca hadis, tak kira lah siapa pun, bukan Ustaz Luqman ke siapa-siapa, bila dengar hadis Nabi kita kena tumpu, kita kena mak baca, kita kena mak dengar betul-betul. Pasal apa tuan-tuan kita nak ambil ni? Nabi kata nadarallah, Allah Ta'ala akan bagi muka kita bercahaya. Kepada siapa? Kepada sami'a, orang yang duk dengar, orang yang duk perhati, maqalati, hadis yang aku keluarkan, kata Nabi. Fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Lepas tu bila dia dengar, dia mengamalkan seperti mana yang dia dengar. Hadis ni hadis sahih, Nabi SAW sebut. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dengar Nabi, hadis Nabi, jangan kita duk bercakap, jangan kita buat tak peduli. Pasal apa? Pasal menjadi satu benda yang makruh, benda yang tak bagus, benda yang dibenci oleh Nabi. Ketika mana Nabi tengah duk bercakap, orang potong cakap dia. Kita pun kita tak suka. Kita tengah duk bercakap, orang duk bercakap. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Jadi sebab itulah tumpulah dengan hadis Nabi SAW. Saya minta maaf tuan-tuan sekalian telah mengganggu masa tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Kita tutup kuliah kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.